Namun para ulama menyimpulkan bahawa bilangan Rasul lebih kurang 313 hingga 319 orang. Secara tepat angkanya tidak diketahui secara tepat. Ada perbezaan berapa hadis. Cuma gambaran yang boleh kita ambil di sini ialah bilangan Nabi ada 124,000 orang. Manakala bilangan Rasul ada 300 lebih orang. Dan nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun 25 orang Rasul yang kita selalu sebutkan rukun iman itu hanyalah nabi-nabi yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Tetapi ramai lagi nabi-nabi yang tidak disebutkan ataupun rasul-rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kita boleh rujuk dalam surah Ghafir contohnya ayat 78. Allah SWT ada berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ wahai Rasulullah, kami telah utuskan rasul-rasul sebelum kamu. Minhum man qasasna alaik, sebahagian rasul kami ceritakan kepada kamu. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan sebahagian rasul tidak kami ceritakan padamu. Maksudnya dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan, wahai Rasulullah, kami telah mengutuskan ramai rasul sebelummu dan sebahagian sahaja yang kami ceritakan kepadamu. Dan ayat yang hampir sama juga Allah ceritakan dalam surah An-Nisa ayat 164 di mana Allah SWT menjelaskan rusulan qad qasasnahum alaika min qabl, sebahagian rasul kami ceritakan pada kamu dan sebahagiannya tidak kami ceritakan pada kamu. Ya, DJ Pian dan DJ Hazwan, kita selalu baca dalam surah Yasin kisah yang Allah sebutkan fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun, kami kuatkan dengan rasul yang ketiga kepada satu kampung ni. Siapakah tiga orang rasul ini? Kita tidak tahu. Sebab Al-Quran tidak menjelaskan secara detail siapakah rasul-rasul ini. Namun yang paling penting, walaupun begitu ramai rasul yang diutuskan oleh Allah SWT ke muka bumi ini, kesemua rasul ini membawa misi yang sama. Dua perkara ini memang menjadi asas yang dibawa oleh para anbiya, iaitu konsep ketuhanan, mengajak manusia beriman pada akidah tauhid. Semua rasul mengajak manusia menyembah Allah yang Esa. Yang kedua, kesemua para rasul mengajak manusia untuk bersiap sedia berhadapan dengan hari kiamat, hari kebangkitan dan syurga dan neraka. Ini dua persamaan. Semua para rasul membawa dua misi yang sama ini. Dari segi syariat, antara satu rasul dengan satu rasul mungkin berbeza antara satu sama lain. Contohlah Pian yang dengan Hazwan, bab puasa. Kita orang Islam berpuasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari kan. Tetapi bagi ahli kitab, mereka berpuasa daripada waktu Isyak sampai terbenam matahari. Lagi panjang. Mereka hanya boleh makan waktu maghrib saja. Kalaulah mereka tertidur waktu asar, kemudian waktu maghrib terus tidur, terbangun waktu Isyak, silakan tak boleh berpuasa, sambung sampai esok. Jadi itulah nak gambarkan syariat berbeza. Tapi akidah tauhid tetap sama, kepercayaan hari kiamat tetap sama. Sebab itulah mungkin saya boleh ambil contoh Pian dan Hazwan, bagaimana dakwah Nabi Musa AS yang disebutkan dalam Taurat, dalam kitab Deuteronomy. Deuteronomy merupakan salah satu kitab dalam Taurat yang boleh kita dapatkan dalam Bible, di mana Nabi Musa AS ada berkata, Israel, remember this, the Lord our God is the only God. The Lord our God is only Lord. Wahai Israel, ingatlah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Bukankah ayat ini sama dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah? Kemudian dalam ayat ini Nabi Musa menjelaskan bahawa love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dan dengan sepenuh kekuatan kamu. Ini dalam Taurat, chapter ataupun dalam buku Deuteronomy. Ayat yang lebih kurang sama juga termaktub dalam Injil Gospel. Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Dalam Gospel ada disebutkan, ayatnya hampir sama, tetapi ada perbezaan sedikit ketika mana orang ramai bertanya pada Jesus, which commandment is the most important commandment of all? Wahai Jesus, apakah ajaran yang paling penting yang kamu bawa?
Lalu Jesus reply, the most important one is this. Ajaran yang paling penting aku bawa ialah ini. Wahai Israel, listen, O Israel. The Lord, our God, is the only Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Berarti dalam Bible, apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS, Nabi Isa mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Kemudian penghujung ayat ini sama dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh kekuatan kamu. Ini boleh kita rujuk dalam Gospel ataupun Injil Mark chapter yang ke-12, ayat yang ke-28 hingga ayat 30. Ayat inilah yang sama yang Allah sebutkan di mana Nabi Muhammad datang mengajak ahli kitab untuk beriman dengan akidah yang sama. Di mana Al-Quran menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah SWT menjelaskan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah. Wahai ahli kitab, jom kita kembali pada akidah yang sama di antara kita, iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Tuhan yang Esa. Apa yang saya nak gambarkan je Pian dan Azwan serta pendengar sekalian, bahawa rasul-rasul yang Allah utuskan ke muka bumi ni ramai. Lebih pada 300 orang. Dan kesemuanya membawa misi yang sama, iaitu misi Tauhid, akidah Tauhid. Mengajak manusia menyembah Allah SWT. Tidak ada para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT yang berjumlah lebih daripada 300 orang. Dan para nabi yang berjumlah 124,000 orang ini ajak orang menyembah Tuhan selain Allah SWT. Mereka semua mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa, iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT. Dan inilah intipati ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalimah syahadah kita, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, cantik sekali. Ada yang mungkin dengar tengah-tengah, mungkin dah lama tak dengar perkongsian dan ingatan berkaitan dengan para anbiya wal mursalin kita, dan pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup segala nabi dan penghulu segala anbiya. Dan hari ini kita dengarkan macam mana Datuk kongsikan sebentar tadi, sekian ramai para nabi dan juga para rasul yang mana mengajak dan mengajar kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik,